Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. InsyaAllah kita cuba cakap ni sembang-sembang masa kurang lebih 30 minit. Saya akan jangka berhenti di jam lebih 45 atau lebih 50, insyaAllah. Kalau tidak apa-apa halangan, saya akan kemudian cakap dengan tajuk seperti kita sembang tajuk dengan The Sixth Sense ataupun deria yang ke-6. Deria yang ke-6. Sebelum saya mula ni, saya tak tahu sama ada gambar nampak jelas ataupun blur. Kalau ikut di skrin saya ni clear, tapi di handphone tu saya nampak macam tak apa clear. Tolong bagi sikit maklumat kalau sahabat-sahabat yang dah masuk ni tengok gambar clear ataupun tidak. Belum bagi maklumat, saya tak dapat tahu. Sebelum saya nak mula ni, I hope that bila saya cakap tu, tuan-tuan boleh dapat gambar dengan jelas. Saya tak tahu sama ada clear ataupun tidak gambar ni. Alhamdulillah. Syukur, walau bagaimanapun saya cuba cakap lah. Saya ingat, can you tell me whether gambar clear atau tidak? Please tulis sesuatu supaya dapat faham. Nanti tengok gambar clear tak? Dapat jelas tak gambar ni? Nampak macam di sini nampak gambar saya macam blur, tak jelas. Tak tahu mungkin the line is not so good kan macam mana. Tapi di komputer nampak okey. Tapi di sini nampak macam kelabu, tak clear. Dia blur. Jadi belum bagi sikit maklumat sama ada suara jelas, gambar jelas dan sebagainya. Tunggu sekejap sementara saya nak adjust ni. Tunggu sekejap Okey, saya harap gambar saya jelas, tapi saya tengok di sini macam blur. Saya tak tahu sama ada di tempat tuan-tuan dan perempuan dapat melihat dengan jelas atau tidak. Tolong bagi sikit feedback. Saya nampak gambar macam blur. Adakah reception tak bagus ke macam mana, saya tak tahu. Macam mana gambar tak clear. Siap Okey. Alhamdulillah. Hari ini saya nak sembang-sembang dengan tuan-tuan dan perempuan sedikit yang dikatakan the sixth sense. Hasil daripada titik hitam. The sixth sense. Jadi kalau kita bincang dengan titik hitam seperti konseptual yang sekarang sesuatu yang mendatang kurang jelas kepada kita. Then where is that dot in the sky? Apa yang maksudkan itu sesuatu yang datang yang kita tak sure dan kita tak clear. Jadi sebagai satu usaha macam mana saya cuba lakukan ialah cuba kita fahami bagaimana kita kalau kita menggunakan the sixth sense. Dia punya sixth sense ni dia menyebabkan kita try to understand di mana kita sekarang. Kita cuba memahami keadaan kita sekarang. We understand where we are, what we are, where we are heading and what not. Itu maksud dia the first understanding of this sixth. Keseluruhan dia masih keras pada titik hitam di langit, iaitu sesuatu yang belum jelas tapi kita dah faham di mana kita berada dan mana kita nak menuju. Jadi the sixth sense langkah pertama sekali ialah kita sendiri cuba memahami apa yang sedang kita hadapi. Kita kena tahu di mana kita ada. Macam juga kalau kita orang yang berniaga sekarang. So kalau kita berniaga, tentu sekali kita tahu pasaran, permintaan, jualan, pembekal dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang perlu kita tahu. Jadi langkah pertama, orang yang punya tu mesti memahami keadaan sebenar. Jadi itu first sense dia, langkah pertama dia. Dan di sini keseluruhan dia melihat ni daripada 4 sudut juga. Satu, kemampuan kita memberi takrif apa yang kita hadapi, apa yang kita
memerlukan apa jenis bantuan yang kita harap sekurang-kurangnya boleh bagi feedback kepada kita. Saya bagi misalnya macam orang niaga sekarang. Saya tahu kalau kita day in day out, kalau kita tak usaha sesuatu, mungkin terkadang-kadang kita rasa sesuatu tu yang kurang jelas. Jadi kita pun tak faham. Alright? Jadi sebelum saya menyambung ni balik, saya nampak Cik Fazli Iskandar. Can you inform me sama ada gambar saya ni blur ke tak ataupun cerah? Tolong maklum kat saya sebab saya tak tahu. Sebab saya tak tahu bila record saya tengok reception dia very poor, internet dia very poor, jadi gambar tak jelas bila kita nak masukkan dalam YouTube. Jadi tolong beri feedback pada saya. Jadi saya tahu mungkin ramai yang belum masuk, tak apa. Jadi saya sambung balik. Okay, bermula dari titik hitam, sesuatu yang mendatang kita tak tahu. Macam kita berniaga sekarang ni, we don't know we are heading. As far as we concerned, we assume the demand will remain the same. Tapi ingatlah, kita tak tahu sama ada hari ini nak hujan ataupun tidak hujan. Kadang-kadang kita hanya perasaan dapat merasa tengok cuaca nak hujan. So kita prepare, as if the rain is coming. Tapi tak berlaku hujan. Itu yang pertama, kita kena tahu dari segi perniagaan, permintaan, demand, the chain of demand dan sebagainya. Langkah kedua, bila nak buat 6 cent ni juga, kita kena faham mengapa sesuatu yang kita buat tu tak sama. Sebab kita buat strategi, kita buat matlamat, kita nak jual sehari ni 100 ataupun semalam 100, tiba-tiba dapat laku 50 saja. Apa yang diartikan ni dalam salah satu 6 cent, satu pemahaman kita bahawa mungkin semalam hujan lebat, orang tak boleh datang. Itu salah satu reason. Tetapi yang kedua, kita kena tahu the current reason. Sebenarnya adakah hujan ataupun bukan hujan. Jadi orang yang buat perniaga ni, salah satu pada dia melihat permintaan. Kadang-kadang dia ada sesuatu perubahan di dalam cita rasa pelanggan. The 6 cent ni, untuk kita saat lagi baru saya kupas keseluruhan the 6 cent. Jadi langkah kedua, kita kena tahu keadaan kita sekarang. Langkah ketiga sekarang ni, adakah apa yang kita maksudkan dulu pasaran kita dengan permintaan sekarang ni remain the same? Ataupun telah berubah cita rasa dan berubah permintaan dan sebagainya. Benda-benda ni semua, the 6 cent yang saya cakap tadi ni, tertakluk kepada kepandaian kita mentakrifkan sesuatu. Ingat, memaknakan sesuatu. Jadi, mungkin suasana dah berubah. Macam sekarang ni, kita dah orang tak boleh keluar dengan bebas. Dia keluar kena ada disiplin. Tetapi walau bagaimanapun, kalau permintaan tu masih ada, masih lagi kita boleh supply. Misalnya saya ambil contoh buku. Okey, saya beli buku. Daripada dulu saya beli buku, saya pakai post. There's no problem. Tak ada masalah. Cuma buku tu dia sampai di custom, dia akan check macam biasa, dah clear baru sampai ke rumah. So menunjuk kata kadang-kadang suasana tak ada kesan kepada keadaan perniagaan yang kita jalankan. Tetapi dia masih lagi tertakluk pada jenis-jenis perniagaan, sama ada industrial product, consumer product, ataupun indirect requirement by others, kan kita tak tahu. Sebab tu kalau kita selalu memahami benda-benda macam ni, insyaAllah dia boleh membantu permintaan kita. Okey. Yang keempat, bila kita faham sesuatu, tentulah kita nak lihat apa yang baru kita patut lakukan. What is next to be done? Nah, selalunya kalau kita berjumpa tuan punya syarikat dan sebagainya, kalau dia sembang, dia akan cerita benda yang telah dilalui. Tapi kalau kita boleh bayangi sesuatu yang dia memerlukan, ingat dia kata dia akan bersedia dengan buat sikit preparation untuk menghadapi for the future. Misalnya kita nak puasa tak nak mai, lagi lebih kurang apa? 30 ataupun lebih kurang 80 hari ataupun 90 hari. Alright? Kalau kita ada preparation yang mencukupi, insyaAllah mungkin kita akan mendapat kebaikan dalam persediaan untuk menghadapi bulan puasa. Mungkin puasa kita mungkin tak macam dulu lagi, tetapi permintaan tetap ada. Alright? Jadi memahami diri kita sekarang, memahami keperluan yang akan datang, memahami kemampuan kita. Itu dria yang seterusnya. Yang masuk ke nak kelima ni juga dia melibatkan diri kita. Tapi ingat, tiap-tiap sesuatu kita buat ni bukanlah mudah yang saya anggapkan. There's nothing easy. Okay? There's nothing easy. All these things kita do hard work and a lot of communication. Termasuklah kita kena faham bahawa seringkali mendapat feedback daripada pelanggan, daripada supplier, even sometimes through the computer. Kompetitor memberi makna kepada kita. Yang keenam, yang kelima adalah sekali.
Adakah kita clear matlamat yang kita buat berjualan dulu dengan sekarang? Is it remain the same? Dah berubah. Jadi benda-benda yang saya terang ni tuan-tuan dan puan, ialah elemen-elemen yang selalu kita guna pakai. Di mana kalau letakkan perkataan dikatakan the sixth sense. The sixth sense tu ialah kemampuan kita nak memberi tarif. Makna yang mendatang yang perlu kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita ada sekarang. Begitu yang perlu kita hadapi dan kita sentiasa berwaspada. What yet to be done? Apa perlu kita tambah? Kadang-kadang kalau tuan-tuan boleh memahami, misalnya saya beritahu, mungkin suasana sekarang ni menyebabkan customer dengan penjual atau pembekal sama ada hubungan masih remain the same as before ataupun ada sikit perubahan dari segi timing dan sebagainya. Maksud saya timing di sini, kalau dulu orang boleh masuk dengan bebas, sekarang dah tak boleh. Kalau orang yang kedai-kedai dia masuk mungkin 6 orang dan 3 orang. Jadi dengan arti kata jualan tetap jalan, cuma volume. Macam mana kita nak increase volume of purchases? Macam mana kita nak meningkatkan? Permintaan tu dah ada. Tapi so that instead dia beli 1, dia beli 10. Maka di sinilah kemampuan kita mengungkap strategi. Kalau sampai itu all the way masuk tu banyak feedback atau maklumat dari produk yang diberi sekarang dengan harga sekarang, itu memudahkan perjalanan seseorang. Jadi the sixth sense ni letak ke mana? Itulah mengikut kemampuan peringkat kita punya kemampuan ataupun dari satu term ni kita punya social emotional development. Social emotional development membantu kita melihat kata sesuatu bukan dari sudut kemampuan kita nak menyampaikan, dari sudut kemampuan orang nak beli produk saya. Mungkin macam saya cakap ni tuan-tuan dan puan, saya menyampaikan setakat yang saya cuba faham bagi kepada anda. Tetapi kiranya tuan-tuan bertanya soalan kepada saya, maka dari situlah baru saya dapat tahu keperluan yang dimaksudkan oleh saudara di depan saya atau makna yang tuan-tuan rasa memerlukan sikit penjelasan. Maka di situlah berlaku interaksi. Interaksi ini juga berlaku di dalam perniagaan. Jadi cuma dia go to the message sebab kita ingat community, alright? Ada pada permintaan itu tetap pada pelanggan. Dan kadang-kadang pelanggan nak satu benda, tapi bila kita berkemampuan memberi sesuatu melebihi kualiti itu apa yang dianggapkan oleh pelanggan, itu merupakan satu keistimewaan, itu world class. Maksud dia our product still the best. So nak lakukan benda macam tu, ini yang dikatakan the value of scenario planning berteraskan kepada the sixth sense. Sixth sense ni saya buat dia daripada buku, okey. Yang ni kalau tuan-tuan yang minat, yang menggunakan dulu dia panggil the sixth sense ni digunakan dikarang oleh seorang Belanda, Kees van der Heijden namanya. Dia mengarang buku ni tulis dalam tahun 2000. Alright, 2000 tu kita dah baca sampai seterusnya. Tapi kita dapati apa yang kita cuba memahami ialah makna yang mendatang. Itu memerlukan the sixth sense. Bila kata sixth sense ni, dera yang keenam ni ialah meliputi semua dera yang kita ada. Sebab tu sekarang ni kalau salah satu pembacaan yang saya baca dalam segi mewujudkan strategic planning, saya dapati strategi yang kita buat tu adalah melihat atas sudut kemampuan kita. Tetapi kita belum lagi melihat strategi yang kita buat tu mengikut keperluan orang yang akan guna kita punya produk. Jadi setakat tu sebelum saya pergi lanjut tuan-tuan dan puan-puan, sila tanya soalan saya kalau tuan-tuan rasa kurang jelas dan sebagainya. Cik Fazli, Syahrul atau Zain sila bertanya. InsyaAllah saya akan bagi penjelasan dan juga Cik Fazil. Jadi bila dah dapat feedback ni, maka saya akan zoom pada soalan yang anda tanya lebih menempati kepada permintaan anda. Jadi di sinilah saya cuba nak memahami apa yang saya sampaikan itu, apakah yang tuan-tuan boleh fahami dari maksud yang saya sampaikan, maka saya akan zoom, akan mengikuti permintaan peranan ataupun jenis-jenis perniagaan tuan-tuan tanya. Jadi kalau ikut dulu, ada seorang sahabat kita tanya, dia kata macam mana kita nak adjust kiranya kita buat satu kos dah berlaku, tiba-tiba permintaan barang kita tu tak jalan. Dia ada banyak cara, right? Tetapi kita kena tahu produk tu specifically, apa purpose dan sebagainya. Di sini saya bawa dalam bigger picture. Kalau saya ambil contoh misalnya
salah satu perniagaan sekarang buat ni, banyakkan sekarang ni orang memerlukan alat-alat elektronik. Okay? Jadi sahabat-sahabat yang buat berniaga kamera, yang buat video, buat shooting, sekarang ni semua memerlukan, especially handphone dan sekarang ni banyak memerlukan, banyak orang sebut untuk membeli. So masa ni kita kena tahu strategi at what price we can reduce so that we can sell in volume. Alright, instead harga mahal kita kurangkan sebab we sell in volume. But to know in volume tu kita memerlukan maklumat. Maka itulah keputusan decision making must be made by tuan punya. Itu saya ambil contoh. Sebab kita tak tahu berapa orang berkemampuan boleh mampu membeli handphone dan sebagainya. Ini yang saya dapat bayangkan. Melainkan kalau kita memahami permintaan yang sering kali berubah, maka di sinilah dapat membantu kita membuat perubahan. Saya bagi misalan, sekarang ni kalau kita nak beli handphone baru telefon, for what purpose kita tanya, right? The only thing benda tu baru, but still does it meet our purpose? Sekiranya handphone kita pakai itu mengikuti keperluan kita, alhamdulillah. Tetapi kalau tak ada extra money to buy a new one, yes, to buy a new one tertakluk pada kemampuan. Maka di sinilah kita kena faham the main purpose of our self doing a business. Business apa? Jenis, what kind of business we are doing? Where are we? What business are we in? Itu yang kena faham. Dan saya berbalik daripada segi coaching yang saya buat sekarang. Alright. Di sinilah keperluan bila kita coach seseorang usahawan yang datang untuk coach, bukan kita pergi encik nak coach lah, itu lain cerita. Ni orang yang datang minta kita coach, makna dia lain tuan-tuan. Kalau kita pergi mendekati dia, encik nak coach kan, saya nak train, itu makna dia lain. Jadi bila orang datang kepada kita, dia aim dia satu dia nak memperbaiki sesuatu. Yang kedua, dia ada matlamat dia nak capai. Yang ketiga, dia ada kemampuan nak menggunakan coach. Keempat, dia rally sangat-sangat memerlukan. Kelima, dia nak melihat apa yang perlu dia tambah, apa perlu dilakukan. Maka the six sense yang saya sebut tadi itu benda yang tersirat dan tersurat. Masih ini bukan cerita benda yang luar biasa, benda biasa saja. Tetapi kalau kita fokus, maka kita nampak sesuatu yang jelas. Tetapi kalau kita tak fokus, maka kita tak nampak. Jadi menuju kepada fokus. Bila kita fokus tu tuan-tuan dan puan-puan, masa di sinilah yang dikatakan the six sense card. Misalnya, saya beri contoh, baca buku. Sekarang ni ada buku yang kita baca, kita boleh buka-buka. Flip through ya, dia boleh capture. Itu kalau dia use, dia panggil mid-brain reading. Mid-brain, pembacaan menggunakan mid-brain yang mana dia boleh tangkap maksud dan makna dengan pantas. So, secara tak langsung, hasil dari pembacaan tu, dia dapat merangkumi ke semua maksud makna dalam buku tu in general. So sebab tu pertama kali baca buku kita nak tahu apa ada. What is it inside the book for the whole 300 pages tu. One you boleh baca dan 300 muka surat tu, you dah tahu dah what's the value of the book to you. Lepas you baca tu, baru you pergi specific area what you want to know in detail. Okay, ataupun you go on the same topic. Mungkin you ada satu topik yang you cuba nak cari. Jadi you membaca, mencari topik-topik atau relevan dengan keperluan kita. Macam tu juga kalau buat kajian, right? Okay, let's say I've been using photo reading and photo reading dan kita panggil yang satu dia panggil quantum reading. It's very fast reading, right? Tetapi dia very tiring. Tetapi kalau kita relax, lebih mudah kita faham. Dia tak exact banyak kita punya tenaga dan sebagainya. Jadi apa yang saya tahu tuan-tuan ni, saya bawa ke satu kaedah yang mana membantu sahabat-sahabat semua memahami apa yang saya cuba sampaikan di sini. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan balik, kadang-kadang mungkin apa yang saya sampaikan di sini memerlukan sikit pemahaman, tuan-tuan boleh tanya saya. Ini saya cerita melalui pembacaan, melalui pengalaman dan sebagainya. Dan begitu juga pembacaan buku tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh baca 2 buku kalau kita nak baca sehari. Tetapi kita kena pandai relaxkan kita punya mind. Every time dia ada break, kita kena clear matlamat dulu kalau kita baca buku tu. For what purpose we read the book? So the six sense yang saya guna tadi sama juga boleh pakai macam kita baca buku. For what purpose we read the books? Adakah nak tahu semua dia ataupun kita baca untuk tujuan nak mendapat maklumat yang menyelesaikan sesuatu isu yang kita sedang hadapi. Pun ada satu makna dia juga pembacaan kita. Ada lagi satu pembacaan buku, kita baca sekadar nak baca-baca itu saja, tak serius. Rupanya dalam satu buku tu kita boleh baca banyak cara baca
banyak sesuatu kita dapat, tapi semuanya terletak kepada tak lain tak bukan dalam matlamat tujuan yang kita baca itu. Kalau kita ada matlamat tujuan kita baca situ, maka insyaAllah maka jelahlah kita. Jadi apa yang saya terang kat tuan-tuan sekarang ni lebih kurang 20 minit. Ada lagi 10 minit. Okey. Saya tak mau exit 30 minit. Jadi kalau soalan yang ditanya dulu oleh sahabat saya, dia tanya, even kita baca buku pun ada strategi. Orang buat bisnes sekarang ni, melainkan kalau kita makan gaji, kita menjalankan tugas sesuatu untuk arahan orang tu lain. Tetapi kalau kita buat bisnes sendiri, lain. Itu perbezaannya. Cuma saiz tu ada kemampuan orang lah. Kita buat kecil-kecil setakat mana kita mampu ya. Kalau kita tak mampu, kita takkan buat. Jadi apa yang saya sampaikan tuan-tuan ni, yang dia kata the six sense tu, dia ada 5 langkah yang saya sebut tadi. Alright, saya ulang balik. Langkah pertama, kita kena faham bahawa are we doing this for survival, for betterment. Jadi orang yang nak melihat tu mesti berkemampuan membuat pilihan. Selamat sekali. Yang kedua, adakah kita faham reason kenapa berapa perubahan? Adakah kita clear apa yang kita lalui ini? Adakah kita tahu apa yang kita rancangkan ini jalan seperti diharapkan atau berlaku perubahan? Ataupun yang ketiga juga dia maksudkan, adakah kita sekarang ni melihat sesuatu daripada sudut pandangan kita saja ataupun kita nak cuba dapat pandangan daripada pandangan ataupun stakeholder. Kalau stakeholder ni can be many people, any other people. Kalau orang big company itu shareholder, common body yang semua tu stakeholder. Dan keempat, kalau kita faham benda tu, ingat the dot in the horizon, titik hitam tadi tu yang kita kata masukkan angin perubahan datang tu. Where are they now? Di mana titik hitam tu? Banyak isu tu sekarang. Adakah dia sudah melepasi daripada pemahaman kita ataupun kita belum faham lagi apa yang dimaksudkan dengan the dot in the horizon. Okey. Yang keempat dan yang empat, satu lagi kita nak tanya ialah sama ada apa yang kita andaikan, sama ada diri kita dan dengan grup-grup kita ataupun dalam industri itself. Where is our position? Where is kedudukan kita di dalam industri? Alright, dia kata, are you the best in the industry or what? Dan last kali, iaitu yang kelima, adakah kita clear apa yang kita faham tadi dengan matlamat, the main purpose we set our own business. So where are we? What we are must be clear. First, follow how to go about in knowing sama ada you nak consolidate, apa sifat perniagaan ini, semuanya terletak pada diri kita. Maka the six sense yang saya terang sini ialah itulah perlunya kita sendiri kena pergi belajar. Kita sendiri kena tambah ilmu. Dan selalu banyak saya tengok sekarang ni teknik-teknik yang tidak ada dalam pemikiran kita. Sekarang ni dia orang guna banyak teknik tuan-tuan dan perempuan dan rajin-rajin kita venture into a new area will improve a lot of kita the six sense. Jadi six sense yang saya maksud sini ialah langkah-langkah yang diambil untuk memerlukan kita memahami sesuatu. Sebab tu pendengaran, dengar kata kalau coaching kita mendengar dan lihat sama dia orang mendengar. Dia mesti ada high level of listening capability, memahami sesuatu yang datang, sama datang penuh perubahan atau yang datang itu hanya sekadar nak memberi maklumat saja atau dia merupakan signal bahawa something change is yet to happen. Jadi saya dah terang tuan-tuan 40, saya tinggal lagi 3 minit. Dekat if I see any question, saya akan cuba jawab. Kalau tidak ada question, mungkin saya akan stop di sini sebab saya nak ringkaskan. Sebab ini merupakan sambung. Minta maaf petang semalam saya tak boleh buat sebab cuaca tak elok. Ini pun saya rasa mungkin reception elok ke tak elok saya pun tak tahu. Saya cakap sorang-sorang saja sebab saya tak dapat mana-mana feedback. Dan insyaAllah kalau ada kelapangan akan saya sambung lagi. Semalam mungkin tuan-tuan ada yang masuk dah saya cakap semalam. Jadi oleh sebab semalam reception tak bagus, maka saya decide to stop because gambar blur dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada sekarang ni dah saya cakap lebih kurang 26-27 minit. Sama ada tuan-tuan dengar dengan jelas, adakah tuan-tuan memahami apa saya maksudkan penyampaian saya tentang the sixth sense atau bahasa Melayu dia kata the real yang keenam. The real yang keenam ni dia terlibat juga dengan intuition. Intuition melalui pengalaman, pendedahan, kita punya pembacaan, kedudukan
peringkat-peringkat kedudukan jawatan yang duduk, kita melalui dan sebagainya. Ini membantu kita to prepare ourselves to be more, kita jadi more alert, kita lebih orang kata waspada what is happening, because there are many industry yang mana sunset dari sunrise balik, ada yang dulu sunrise sekarang jadi sunset. Jadi kita nak terang ni ialah atas permintaan. Sekiranya saya dapat maklumat nanti selalunya saya akan dapat beberapa maklumat lagi sama dalam pembacaan dan sebenarnya saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya dah cakap tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang 27 minit. Seperti yang saya maklumkan tuan-tuan tadi, saya tak akan cakap lebih daripada 30 minit. Sebab ini time untuk orang berhenti break dan makan. Jadi kalau tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana dapat masuk hari ini. Saya ucapkan all the best. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan you can see again in the YouTube. Dan saya akan masukkan kalau reception dia cantik lah. Kalau reception dia tak cantik, saya tengok di luar gelap macam nak hujan. Saya tak tahu di tempat tuan-tuan dan puan-puan bagaimana. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ini saja kita stop dulu. Kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum.